نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى كل مشايخنا ولمعلمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا كل قرابتنا ولجماعاتنا وخصوصا إلى إخواننا في فلسطين شهدوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazallahu 'anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama meletakkan kesyukuran di dalam diri kita. Syukur kepada Allah di atas segala kurniaan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa makna syukur? Syukur ni maknanya merasa nikmat yang Allah bagi. Syukur ni maknanya merasa, ya, merasai nikmat yang diberi. Itu makna syukur. Ada kita perasan ada nikmat tapi tak rasa. Syukur atas nikmat, syukur atas terlepas daripada musibah. Nah, contoh sikit lagi nak kena syukur dah. Syukur diberi kesempatan peluang ibadat. Ini kita banyak kali juga kita bahaskan. Syukur kerana dapat mengelak ataupun tidak berbuat maksiat. Maka semua ni ruang kita terima kasih kepada Allah. Tetapi yang pentingnya merasa, kena rasa. Maknanya hati kita kena perasan, kena rasa. Bukan lalu saja. Ramai kita tahu kita sihat, kita dapat tengok mata, dapat bernafas, dapat rasa lidah, tapi tak rasa, tak merasa, lalu saja. Jadi syukur ini adalah merasai pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Dan ini adalah apa dia? Ini adalah kerja buat hati. Kerja buat hati. Kita minta dah dulu kerja hati. Kerja buat hati dengan kerja buat tubuh, mana lebih kompleks, mana lebih banyak? Lebih banyak kerja buat hati berbanding dengan kerja buat jasad kita ni sebenarnya. Dan kerja buat hati inilah yang membezakan seseorang itu kekasih Allah ataupun tidak. Dia jadi wali ataupun tidak, dia jadi kekasih Allah ataupun tidak. Maknanya hati ni sentiasa get connected dengan Tuhan, sentiasa berhubung dengan Allah. Ini orang yang bersyukur. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita mohon menjadi umat yang dibanggakan oleh baginda Nabi. Kita mohon agar kita dapat banyak melaksanakan sunnah baginda, tinggalan baginda. Sunnah ni jangan tengok ke gosok gigi siwak saja ataupun pakai serban, pakai celok. Nah, bukan tu saja. Kita sembahyang sunat ni sunnah. Kita sembahyang berjemaah ni sunnah. Kita sembahyang wajib tu sunnah. Mana benda yang Nabi ajar, benda yang Nabi tinggal untuk kita amal. Kita bersilaturahim, kita makan, kita minum, kita duduk, kita tidur, semua tu jadi sunnah. Benda yang Nabi tinggal, kita tiru, dapat pahala di situ. Jadi semoga Allah rezekikan kita dapat sentiasa mengamalkan sunnah. Dan sebelum nak mengamalkan sunnah tu kena ada niat juga. Kalau tidak dia jadi budaya biasa, kalau tak dia jadi adat biasa, ya, sebab tu penting ada ilmu di sini. Dan jangan lupa kita niat i'tikaf dan kita niat duduk di dalam majlis ilmu lillahi ta'ala. Nawaitu ta'aluma wa ta'alumi tadhakkura wa tadhakkir lillahi ta'ala. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kita dalam kitab Mu'izzah Syarah kepada Ihya Ulumuddin, muka surat 85 85 tanda tu betul 85.
Al-Quran nikmat yang mukjizat yang dinikmati sepanjang zaman. Sebelum tu apa makna mukjizat? A'jaza. Mukjizat ni dari kata dasar a'jaza, yakni maknanya melemahkan, mengalahkan. Fungsi mukjizat apa dia? Nak mengalahkan kekufuran, keengganan, keangkuhan orang kafir terhadap seruan dakwah ataupun seruan ajakan dakwah daripada Nabi. Jadi kalau zaman Nabi Musa, apa yang hebat orang kafir waktu tu? Hebat dengan sihir. Maka tongkat Nabi Musa mengalahkan, melemahkan, menewaskan kehebatan mereka. Orang Arab Quraisy zaman Nabi, apa hebat dia? Mereka hebat dengan sajak sastera, hebat daripada sudut bahasa. Maka Al-Quran, mukjizat Al-Quran itu sendiri daripada susun atur, balaghah bahasa dan sebagainya itu mengalahkan segala pakar-pakar sastera Arab pada ketika itu dan sampai selama-lamanya. Baik. Jadi mukjizat ini mengalahkan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kita ambil ayat Quran di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri kepada mereka Alkitab, yakni Taurat dan Injil. Taurat ni dapat ke Yahudi ataupun Bani Israel, Injil kepada umat Nasrani. Mengenal Muhammad dalam kitab samawi sebelum Al-Quran turun sudah dijelaskan tentang kedatangan Nabi akhir zaman dan diceritakan bagaimana ciri-ciri, sifat-sifat, perangai-perangai Nabi akhir zaman ini. Baik, mengenal Muhammad, sebab tu digunakan istilah ya'rifunahu, mengenal akanmu, kama ya'rifuna abna'ahum, bahkan seperti kenal kepada anak-anak mereka. Kenal Nabi sebab kitab samawi dah cerita sebiji-sebiji sifat ciri. Kenal Nabi seperti kenal anak sendiri. Kama ya'rifuna abna'ahum. Kita kenal anak kita, betul tak? Tukar dengan orang lain tak? Walaupun anak kita tu kembar, kita tahu boleh beza. Yang ni nama apa, yang ni nama apa. Betul. Mana kenal betul anak kita memang tak tertukar dengan orang lain. Dan sesungguhnya sebahagian antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq, tahu kebenaran, wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Mereka menyembunyikan apa yang benar padahal mereka mengetahui. Baik. Melalui ayat tersebut Allah membongkar rahsia pengkhianatan golongan Yahudi dan Nasrani yang telah menyembunyikan kebenaran maklumat tentang munculnya Nabi dan Rasul di akhir zaman. Apa ini khianat? Khianat ni maknanya bila tahu kebenaran, dia tak nak bagi tahu, dia sorok ataupun dia menidakkan kebenaran. Itu makna khianat. Mana hak sepatutnya betul tapi dia tidakkan ataupun menolak, menidakkan yang betul itu, maka itu disebut sebagai berbuat khianat. Patutnya dapat kat dia tapi kita menidakkan hak dia. Itu dinamakan perbuatan khianat. Baik. Mereka menghapuskan maklumat-maklumat ini dalam kitab samawi mereka apabila sudah tahu Nabi akhir zaman sudah muncul, sudah ada. Yang ini dikatakan kitab-kitab terdahulu selain Al-Quran tidak terjamin keasliannya kerana ada campur tangan manusia di situ. Ada perubahan, ada yang dipadam, ada yang ditukar kalimatnya. Sebab apa? Nak ikut mereka. Mereka nak ikut kehendak hawa nafsu mereka. Baik. Apabila mereka tahu Nabi terakhir itu di kalangan bangsa Arab Quraisy. Sebab sebenarnya mereka duk tunggu-tunggu, duk ingat Nabi akhir zaman ni daripada Bani Israel juga. Tapi bila tahu bukan daripada bangsa mereka, mereka mula menidakkan.
Padahal waktu zaman sebelum Nabi, sebelum diangkat jadi Rasul ni, orang-orang Madinah, mereka kan banyak duduk dengan orang Yahudi, Bani Quraizah, Qainuqa, Bani Nadir dan sebagainya. Jadi orang-orang Yahudi ni seringkali mereka ini mengancam orang-orang Madinah pada ketika itu. Golongan Ansar, golongan Aus, golongan Khazraj, mereka sentiasa duk ingat kamu nanti, ingatlah bila datang Nabi nanti, Nabi akhir zaman datang, kamu semua habis kami perang. Siap kamu semua. Dia duk ancam macam tu. Tapi bila tahu Nabi akhir zaman ni bukan daripada geng demo, datang daripada orang Arab Quraisy di Mekah sana, mudah tukar tune dia tadi. Baik. Menyimpang jauh daripada ramalan dan agakan mereka. Ini semua disebabkan apa dia? Sifat dengki. Tak boleh orang lain dapat lebih. Ini perangai orang kafir ni. Perangai orang kafir ni, tambah-tambah perangai orang kafir merujuk pada orang Yahudi ni sendiri. Dia tak boleh orang lebih pada dia. Dia tak boleh orang dapat lebih pada dia, lebih hebat daripada dia. Maka mereka akan menolak ataupun mengancam. Sebab tu ada sifat, ada satu doktrin di kalangan Yahudi sendiri. Mereka menyatakan mereka anak Tuhan yang terpilih, yang lain tidak anak Tuhan, wajar dibunuh, wajar dihapuskan. Itu faham mereka. Sebab tu bagi mereka tak ada salah membunuh anak kecil. Bom hospital kita duk tengok tu kan, tak ada salah pun bagi mereka. Sedangkan kita dalam Islam jelas, nak perang boleh, tapi sama-sama tentera je. Orang awam tak boleh usik. Rumah orang tak boleh nak bom ikut suka, tak boleh nak bakar ikut suka ladang orang, tidak. Cukup dengan tentera saja. Anak kecil tak boleh usik, orang tua tak boleh usik, wanita yang tak berdaya tak boleh nak usik. Kecuali kalau wanita tu perang juga, jadi askar juga, ni cerita lain. Ni cerita ni orang awam. Orang panggil apa tu? Citizen, citizen bahasa Inggeris. Civil society, istilah dia. Tak boleh usik, tapi mereka tidak ada istilah begitu. Tetapi itulah nak sebut macam mana fitnah akhir zaman. Kita duk lawan human right, tapi bila ke kita masalah ni orang kafir sendirilah. Kita dah cukup dah, Quran kita dah cukup sebut dah, sebut betul dah, jelas dah. Mereka duk lawan human right, tapi bila Yahudi buat sendiri, mereka menyokong bahkan. Ini yang pelik. Tapi sebenarnya nak kata pelik tak pelik, sebab semua dikontrol oleh mereka. Media berita-berita tu yang utama tu semua depa CEO dia Yahudi belaka tu. Cerita-cerita filem yang kita duk tengok tu, Marvel ke, Paramount ke, apa istilah dia tu kan, Walt Disney ke, semua tu CEO dia Yahudi belaka tu. Cerita yang kita tengok daripada kecil, Mickey Mouse, Donald Duck, Tom and Jerry, cerita kartun muda, sampailah ke cerita Iron Man, cerita Superman, semua tu Yahudi belaka kontrol. Tapi kita sedap tengok dah. Akhirnya kita hanya melepaskan kemarahan hanya dengan memboikot MACD. Rasa tak? Boikot MACD je. Tengok cerita pawagam tu suka sangat tengok. Tengok pawagam. Starbucks tu bangga sangat. Padahal semua tu, maknanya 80% daripada syarikat-syarikat utama dunia adalah dikuasai oleh Yahudi. Tetapi kita tengok, kita ni, pemimpin negara kita ni ditolak tepi dah. Sekatan ataupun ancaman yang bakal diterima. Bayangkan 80% menguasai ekonomi dunia. Dia boleh beli, dia boleh nak hancurkan mana-mana negara ikut suka dia. Ini Yahudi. Dia sudah menguasai. Tetapi kita punya Perdana Menteri tolak tepi dah benda tu. Kita ada Tuhan, kata dia jawab. Tak. Kita ada Tuhan. Kita orang Islam nak bernegara kena ikut konsep agama, bukan ikut konsep cara mereka. Jadi ini kita kena minta sungguh-sungguh ni. Doa senjata mukmin. Kita berdoa ke tidak? Doa sungguh-sungguh lah. Bukan sekadar tunjuk solidariti, tapi berdoa tu paling utama. Dan juga mungkin sampai satu masa kita akan ke hadapan, kita akan mengepalai
Sebab orang Arab ni dia ada kepentingan dia. Dia hanya akan menyokong ke belakang. Sebab tu dia kena orang jauh juga. Kita negara yang tidak menyokong mana-mana paksi, kita panggil negara memang gitu, bersekutu, tidak menyokong mana-mana Amerika ke China ke, kita duduk tengah-tengah, kita duduk stand yang macam tu. Jadi bila kita menyatakan tidak, kita tidak akan mengikut mana-mana blok. Sekarang ni orang Arab dia mengikut, ada blok yang dia ikut, dia terpaksa ikutlah sebab orang panggil isu ekonomi lah, dia kena ikut. Jadi mereka, negara-negara Arab ini payah nak bersatu sebab hal begini. Malaysia kena ambil suatu peranan besar di akhir zaman. Sebab tu kalau ada ulama sebut akhir zaman dia akan bercerita tentang 4 kaum saja. 4 kaum, 4 bangsa. Akhir zaman akan berkisah kepada 4 bangsa utama yang merupakan anak daripada Nabi Ibrahim juga. Sebab tu Nabi Ibrahim disebut sebagai bapa segala nabi. Kan? Daripada Nabi Ibrahim kahwin dengan apa yang pertama tu Siti Sarah. Siti Sarah dapat anak apa nama? Ishak, Yakub. Ishak tu pergi ke Rom, Yakub tu pergi ke Bani Israel. Anak bini nombor 2 Siti Hajar, Ismail, bangsa Arab. Bini nombor 3 Qanturah, yang ni pergi kepada Bani Jawi hak kita sekarang. Ada peranan berlaku. Sebab tu ulama dulu dia bersungguh nak berdakwah ke tempat kita, sebab ada peranan di akhir zaman kita yang bawa. Jadi mungkin Arab pada kita ini tak mampu, maka kita yang akan bawa. Kita yang akan mengepalai balik kegemilangan ataupun kita panggil suara lantang Islam itu sendiri. Baik. Jadi mudah-mudahan Allah bagi kepada kita kekuatan. Cuma ingatlah, sebab bila kita buat macam ni, bila kita semua sepakat kita menolak Israel ni, kita mengecam tindakan mereka dengan yang sangat paling keras di dunia ni, paling keras ni Malaysia paling keras sebut, paling lantang dan paling keras. Orang lain tak berani, negara lain tak berani, Malaysia paling lantang. Indonesia tak dibawa keluar kenyataan, itu pun sikit sangat ni. Lantang juga tapi tak selantang. Dia hanya baca teks saja. Baca teks pun gitulah, tawarlah sikit, tapi sebut juga. Sebab itu pun sebab menyokong, sebab kena ikut juga. Baik. Ada konsekuensi, ada kesan, ada kemungkinan kita akan diserang lepas ni. Tapi kena peringat, kita kena siaplah iman kita. Dan jangan ingat serangan itu datang kapal terbang, jet pejuang, kapal laut, apa dia, tak semestinya bom. Sekarang ni orang perang macam-macam cara. Macam-macam cara. Jadi ada kemungkinan kita akan kena juga serangan-serangan kimia, serangan-serangan cuaca. Kan akhir zaman ini Dajjal itu dapat menguasai cuaca. Dia dapat alih nak ke mana awan tu. Siapa yang nak kena kemarau, siapa yang nak kena banjir, siapa yang nak kena tsunami, siapa nak kena gempa bumi, dia boleh buat dengan teknologi dia ada. Nabi dah sebut lah, Nabi guna ayat yang boleh dipahami lah. Tapi kalau kita ikut sekarang ni, ada teknologi gelombang yang bila dia tembak gelombang tu, boleh gempa, boleh tsunami, boleh ribut dan sebagainya. Jadi ada kemungkinan benda tu akan terkena kat kita nanti. Jadi bersiaplah. Pertama-tama kalau kita tengok tsunami dulu bulan 12 kan. Dia dah dekat bulan 12 dah ni. Takut-takut kena. Tapi mudah-mudahan Allah jaga kita. Sebab mereka tu cari modal je, memang nak tu je ni. Mudah-mudahan kita sekarang ni memang kena bersiap dah. Tak boleh dah macam biasa dah. Kena tambahkan ilmu kita, kena tambahkan kesatuan kita, kesatuan umat Islam. Ingat saya sebut jelas dah. Memang setiap kali kita mengajar memang saya sebut kesatuan umat Islam daripada solat berjemaah, bukan daripada mana-mana parti. Bukan daripada markah, bukan daripada balai raya ataupun dewan himpunan, apa saja istilah dia. Tetapi mari daripada solat berjemaah. Itu jelas Nabi ajar tu. Bukan daripada parti. Parti ni nama dah parti, partial, pecahan nama. Nak bersatu mari sini. Ni tempat bersatu. Tempat bersatu ni bukan nak melaungkan slogan tidak. Ni tempat duduk sini dah. Duk azan apa semua duduk sini dah. Tapi kita duk cari kat luar. Tu panggil sesat.
Sesat dalam terang. Sesat dalam terang, padahal benda tu dah ada dah. Baik. Jadi Al-Quran penunjuk jalan, Nabi tunjuk jalan pada kita. Jadi orang kafir, orang Yahudi tadi ada sifat kedengkian, melahirkan khianat. Al-Quran sebagai mukjizat yang agung, terpelihara daripada gangguan manusia, ya. Inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkannya dan kamilah yang menjaganya. Inilah jaminan Allah tentang Al-Quran tidak akan berubah, tidak akan terjaga kesuciannya sampailah kiamat. Hanya Al-Quran yang terjamin asli dia, originality dia. Kitab-kitab yang terdahulu tadilah ada campur tangan sudah. Kita tengok kitab Bible sendiri. Kitab Bible tu ada berapa edisi kitab Bible. Sampai penganut dia sendiri pun tak reti nak belajar mana satu. Tak tahu mana satu apa betul. Yang ni Barnabas lain, ni lain. Ikut macam ikut kerajaan. Sepanyol punya Bible lain, Perancis punya Bible lain. Nah, England tak kira lah. Lain-lain tu semua tak sama. Rom punya Greece lain, Itali lain. Dia ada. Kalau sekarang ni sebab negara bangsa. Kalau dulu maknanya ikut kepada maharaja dia. Dia punya kerajaan dia, kerajaan kat Eropah dulu. Yang mana mereka menguasai raja dan juga menguasai gereja. Baik. Jadi kitab suci dirubah mengikut kehendak politik raja. Mengikut kehendak politik raja. Contohnya seperti mana kristianisasi ataupun missionary kita sebutkan, pengkristianisasi ataupun kita panggil dakwah Kristian lah, ya. Sedangkan di dalam kitab Bible sendiri sebenarnya tidak ada satu pun seruan supaya asli lah ni, supaya agama kitab Injil ini diajarkan keluar. Dia sebenarnya nabi-nabi terdahulu, ajaran mereka hanya untuk kaum mereka. Patutnya hanya untuk Bani Israel saja, tak perlu diajar keluar. Tetapi mereka ubah. Mereka nak berkuasa, mereka nak menyebarkan agama. Pada asalnya hanya sekadar dapat ilmu untuk mereka saja, anak cucu mereka saja. Tidak perlu diubah keluar. Dia tak sama dengan kitab Al-Quran. Ada panggilan Allah, seruan Allah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Yang itu tidak ada dalam kitab terdahulu. Jadi agama Islam memang untuk seluruh, semua manusia. Tapi agama ataupun nabi-nabi terdahulu, mereka hanya berdakwah kepada kelompok mereka. Sebab tu kita tengok Nabi Musa, dia bawa Bani Israel je, dia tak ada cerita Bani lain, betul tak? Nabi Musa tak ada cerita Bani lain, tak ada cerita, semua cerita Bani Israel saja. Maknanya nabi-nabi terdahulu memang untuk kaum mereka sahaja. Tetapi sebab tadi ada sifat khianat, ada sifat tak puas hati orang, ada sifat nak tunjuk power, sanggup ubah kitab suci bawa kepada benda yang tak diajar. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Itu itulah perbezaan antara kitab samawi dengan kitab samawi terdahulu dengan kitab Al-Quran. Al-Quran terjamin keasliannya. Yang dahulu sebelumnya itu kitab Zabur, tak tahu ke mana dah. Kitab Zabur Nabi Daud awal lagi tu ke mana dah. Kitab Taurat, kitab Injil, semua ni tak terjamin. Allah tak menjamin keaslian, hanya Al-Quran. Baik. Andainya mukjizat Nabi hanya dalam perkara ajaib yang berlaku pada diri Nabi, maka tiada peluanglah umat setelah baginda menyaksikan. Inilah yang hanya berlaku kepada umat Nabi Muhammad. Mukjizat itu sampai kiamat. Nabi-nabi hanya lekat pada diri Nabi saja. Nabi-nabi terdahulu, mukjizat mereka hanya pada diri mereka. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, mukjizat boleh jadi dua. Mukjizat yang ada pada diri Nabi dan mukjizat yang di luar diri Nabi yang menjadi tinggalan, iaitu Al-Quran. Baik. Mujurlah Allah menurunkan wahyunya, yakni Al-Quran, sebagai mukjizat. Berjanji pula Allah untuk memeliharanya. Allah sendiri berjanji nak jaga. Dengan janji itu, maka terbuktilah mukjizat yang agung itu dapat dihayati oleh umat Nabi Muhammad kekal sampai kiamat. Meskipun Nabi telah wafat 1400 tahun yang silam, namun mukjizatnya tinggal.
Mukjizat tinggalannya masih dapat ditatap dan dipelajari. Al-Quran menjadi panduan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Justru para nabi dan para rasul telah menyampaikan kepada manusia keseluruhan ajaran Allah, janji-janji baik, janji baik syurga dan juga janji buruk neraka. Menjadi kewajipan atas manusia membenarkan apa sahaja disampaikan oleh nabi dan rasul dan dibawa oleh mereka, dan kita kena tahu bahawa manusia terutamanya umat Nabi Muhammad ini adalah umat dakwah. Kita adalah umat dakwah. Apa maksud umat dakwah? Umat yang sentiasa diajar untuk menyeru. Tadi disebut umat terdahulu tak diajar untuk menyeru. Hanya umat Islam, yakni umat Nabi Muhammad, yang diajar untuk menyeru. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat ni kita biasa sebut. Nah, seru, ajak, dakwah, ud'u. Baik. Apabila dikatakan dakwah, maknanya setiap tindak tanduk kita ini sebagai umat kena berkait dengan dakwah, bukan berkait dengan hukum. Kena faham ya? Kita nak buat apa-apa kena fikir daripada sudut dakwah, bukan daripada sudut hukum. Kenapa saya sebut macam tu? Hukum ini adalah untuk letak pada diri kita. Kita nak buat apa-apa ada panduan, ada panduan, ada batas. Itu sebagai had, ataupun kita sebut hudud. Kalau fiqh kita sebut hukum. Perbuatan sesuatu ada nilai dosa, ada nilai pahalanya. Sebab akhirat nanti pun dua tempat saja, syurga atau neraka. Dia berkait dengan hukum. Tetapi apabila kita berkait dengan kemanusiaan manusia, maka di situ dakwahlah yang dihadapan. Dakwahlah yang dihadapan. Kita ambil contoh paling mudah. Cerita kita ambil cerita hak terkenal lah. Cerita hak orang baru kahwin tu kan. Apa tu? Sabri Yunus. Baru sedap sikit nak cerita kan. Sabri Yunus dengan Ardini. Ardini tak? Apa? Angelinta tak? Bagi Angelinta, dia baru masuk Islam. Ya. Kalau kita kata kita bercakap dengan dia dengan cara hukum, wajib pakai tudung, dia kata wajib semayang, wajib puasa, start daripada dia mengucap. Itu cara hukum bercakap. Tapi sekarang ni, kalau cara hukum itu digunakan agak-agak dilekat lama apa dengan Islam, agak-agak dulu, dia akan rasa terbeban. Allah, berat sangat Islam ni, biar aku jadi ni, tak payah nak puasa tak payah. Tetapi di sini dikatakan dakwah, tak boleh dipaksa. Walaupun memang bila kita dah sign kontrak atau kita mengucap lah jadi orang Islam, kita tertaluk dengan aturan. Tetapi sekarang ni Allah ni alhamdulillah Rabbil Alamin, Rabb yang mentarbiyah, mendidik. Dia ada proses, dia bukan buk terus masuk macam tu. Kita sembahyang pun ada proses, cuma kita proses daripada kecil. Dia baru nak proses. Ni dah Cina masuk Islam, sunat dah. Tu nombor satu dia tanya, betul tak? Kalau perempuan, pakai tudung lah, umat Islam lah kan? Itu kita jadi umat yang menghukum. Sedangkan hukum-hukum ni kerja siapa? Kerja qadi, kerja hakim, bukan kerja kita. Kalau kerja kita patut, bagusnya, alhamdulillah, tahniah. Bagi sokongan, tahniah masuk Islam. Nanti kita belajar lagi. Nanti kita belajar. Kita kenal Nabi macam mana. Ajak. Tapi kalau kita memaksa meletakkan sesuatu yang keras kepada mereka, agak-agak mereka akan lembut ke, mereka akan menjauh. Bila menjauh, adakah kita sesuai atau mengikut cara fikir Nabi ataupun kerja Nabi? Sedangkan Nabi nak orang masuk syurga. Nabi nak ajar kepada kita umat Islam, ajar supaya ajak orang lain juga masuk Islam, masuk syurga. Tapi dengan perbuatan kita yang tak ada, jenis langgar dinding istilahnya. Saya suka guna istilah langgar dinding. Jenis langgar saja. Yang penting hukum ditegakkan.
Bukan kerja dia menegakkan hukum, kerja hakim, kerja ulil amri. Kerja kita mengajak. Tapi kita suka menghukum. Kesilapan kita di situ menyebabkan merdeka kita berapa tahun dah. Kalau umur tu tua dah, pencen dah. 7 tahun, 68 dah, 60. Berapa tahun dah kita? 23, 69 dah merdeka. Dah. Kalau orang dah pencen dah lama dah pergi berapa belah orang dah cucu tu. Umur, tapi rekod kita, negara kita negara Islam, tetapi daripada 34 juta populasi yang Islam betul hanya 15 juta, 16 juta, separuh, 55% saja yang betul-betul yang dikatakan dalam IC itu Islam. Tak kata mukmin lagi, kata Islam dulu. 55% baru, 45 lagi kafir. Lepas tu mana kejayaan kita? Patut bila kata negara Islam, kita mampulah mengajak, tapi sebab kita tak guna konsep mengajak, kita guna konsep menghukum. Dan kita gagal menunjukkan sifat ataupun ciri perangai akhlak orang Islam yang sepatutnya. Nah, itu kegagalan kita. Yang inilah kena ubah. Yang inilah di mimbar-mimbar masjid kena selalu disebut, diucap, diberi kesedaran. Ya, bukan semata-mata hukum yang dibawa. Hukum kita belajar untuk kita implement atas diri. Tapi bila kita melibatkan hubungan kita di luar muamalat, maka dakwah di situ yang di hadapan. Buat apa-apa biar boleh menyebabkan orang kafir dekat dengan kita. Jangan buat apa-apa tindakan kita, cakap kita menyebabkan orang kafir pandang buruk pada kita. Akhirnya kita sebenarnya memburukkan agama kita sendiri. Sepatutnya mereka memandang dengan nilai yang tinggi. Dalam Quran ada sebut larangan Allah, jangan mencela Tuhan-Tuhan mereka. Betul tak? Ada kan? Kita tahu kan? Jangan cela Tuhan Lata Uzza, jangan cela. Sebab apa? Nanti mereka akan balas balik, akan mencela Allah. Maknanya siapa yang cela dulu ni? Kita sebenarnya yang mencela Allah. Sebab kita cela dia, jadi dia cela kita balik, dia pangkah kita balik. Dia bukan pakai kata diri kita, dia pangkah tu Tuhan. Siapa yang start? Kita lah. Baik, sekarang ni sebenarnya benda tu sama. Bila kata Tuhan, maknanya ia berkait dengan agama. Bila kita kata agama orang, dia akan kata agama kita balik. Hakikatnya siapa yang mengata? Kita yang start. Kita yang buat perangai. Lepas tu kata nak jaga hati ni bukan istilah jaga hati. Kita reti ke dakwah ni apa dia? Dakwah ni kena ajak biar orang dekat, lembut hati dengan Islam. Dan dalam zakat pun sendiri ada peruntukan zakat ni. Kita pernah cerita kan? Ada peruntukan zakat untuk orang yang cenderung hati dia nak kepada Islam. Apabila perang, ghanimah, harta rampasan perang, zaman Nabi, orang yang dah lama masuk Islam, Nabi tak bagi banyak. Sampai ada dengan sahabat, kenapa bagi sikit pada kami? Nabi bagi banyak kepada siapa yang baru masuk Islam tu. Sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, Nabi bagi banyak. Banyak sungguh dapat. Yang dah lama ni, sahabat-sahabat dah lama, tengok saja. Ada juga yang bunyi, tapi Nabi sebut, kamu nak ke ganti duit tu dengan syurga? Tu Nabi cakap dengan hak dah lama. Untuk orang yang baru masuk Islam, bila bagi duit, menetapkan hati, mengukuhkan, betul lah Islam ni bantu kita sungguh, dia tak biar gitu saja. Bagi orang baru, macam budak-budak lah, nak suruh semayang bagi ceklat, betul tak? Bagi aiskrim baru semayang. Maknanya bantuan untuk orang yang baru, pemula. Yang dah kukuh tak perlu dah aiskrim tu, tak perlu dah bagi apa, KitKat, tak perlu dah. Nampak? Itu orang panggil tarbiyah, ini orang panggil dakwah. Tapi kita kedepankan hukum, menyebabkan semuanya menjadi kerah, tak berkembang agama kita. Tak berkembang. Baik. Kau pada ni Isyak dah apa Isyak 8.9 3 minit. Baik, nak masuk tajuk baru nanti lama pula kan. Baik, saya buka soal jawab. Ada takut ada soalan ke? Ada pertanyaan? Boleh? Ada 5 minit lagi masa ni. Ada nak bertanya?
Payah juga soalan ni. Macam mana? Suasana kali ini yang dapat kami faham apa yang dimaksudkan mendukung dan konsep dakwah tersebut. Baik, ni soalan ni kena seminar ni. Kena buat seminar ni soalan. Tapi betul penting. Iaitu pada zaman sekarang ini, apakah yang dikatakan perangai kita yang suka menghukum orang? Dan apa yang sepatutnya kita lakukan dalam konteks dakwah di dalam negara kita sendiri. Baik, yang dikatakan menghukum ni adalah kita meletakkan hukuman itu kadang-kadang tak kena pada orang. Kita main bedal saja. Okey, contoh dah, contoh paling mudah. Dia ni mencuri ni, kerat tangan. Kita yang cakap kerat tangan. Sebab apa kita kata kerat tangan? Sebab dalam Quran kata kerat tangan siapa yang mencuri. Baik, sekarang yang dicuri apa dia? Dia pergi kedai runcit, dia curi air kotak dalam peti ais, letak dalam poket, keluar. Baik, jadi kita yang jenis keras tadi, jenis menghukum, kita akan kata apa dia? Dia ni pencuri, kerat tangan. Ataupun kalau tak kerat pun, sampai ketua kita ingat dia ni mencuri, kita letak pada hukum. Sedangkan kalau dalam dakwah, dia akan tengok balik kenapa dia mencuri. Ini konsep dakwah dan tarbiyah. Nah, saya lebih suka macam ni. Kalau dakwah ni sebenarnya lebih kepada orang bukan Islam. Kalau tarbiyah kepada sesama Islam. Baik. Dakwah ni seru. Kalau yang sudah Islam, kita didik. Didik pun ada peringkat dia. Bukan semua kena rotan. Ada yang kena gosok atas belakang, ada yang kena ngurat, ada kena buat main sekali. Itu kaedah-kaedah dakwah. Baik, jadi kalau kita tengok budak yang mencuri tadi hanya satu gelas ataupun satu botol air, adakah satu botol air tu kena kerat tangan dah? Betul ke Islam kata macam tu? Tidak sebenarnya. Sebab kejahilan kita cepat menghukum. Baik, sepatutnya apa dia? Tanya kenapa curi air ni, kenapa ambil air? Saya dahaga sangat. Lepas tu kat rumah tak ada air, memang tak ada, mak ayah pun tak ada, mak ayah tak peduli, mak ayah apa. Kami kat rumah pun air tu susah, kata. Maknanya dia orang susah lah. Tapi dahaga sangat. Ni belum cerita ibu yang masuk pasar raya, curi susu, tak dalam perut dia. Sebab apa? Anak nak susu tapi dia tak ada duit sangat dah. Terpaksa. Nah, bila terpaksa ni, kalau zaman Saidina Umar, bila zaman kemarau ni mana mencekik orang tak mampu. Nah, diangkat hukum hudud. Nampak pekoh tu macam mana? Pekoh ni bukan untuk diletakkan hukum atas dahi atas kepala, tidak, tapi untuk menjaga masyarakat. Kalau masyarakat pada waktu itu susah, masyarakat pada waktu itu kemarau lah, ibarat dia kemarau, susah, maka diangkat hukum hudud. Orang mencuri sebab terlalu lapar, bukan mencuri sebab nak kaya. Tak sama. Mencuri rumah orang sebab nak kaya, ambil harta kalau sampai melibatkan nyawa, dipanggil merompak pula. Kalau merompak lagi teruk hukuman dia. Kalau mencuri potong tangan saja. Kalau merompak sampai nyawa, memang dia kena kena mati juga, kena bunuh juga. Baik. Jadi keadaan kita sekarang ni, adakah kita ni dalam suasana perlu kepada tarbiyah ataupun kita ni dalam posisi nak menghukum orang? Baik, apa lagi contoh? Contohnya sesuatu sebenarnya asal muasal daripada sifat ini adalah kerana kejahilan. Asal muasal daripada perangai kita nak suka menghukum orang ini kerana kejahilan. Kita tak memahami agama dengan konteks yang sebenar. Kita memahami agama dengan ikut suka kita. Orang tak sembahyang kita kata masuk neraka. Orang tak puasa kita kata masuk neraka. Kita datang masjid, kita lalu kat kedai kopi, kita tengok dia dengan jeling mata, dia ni tak ada apalah, rambut dah putih tapi tak sedar diri lagi. Mulut kita kata macam tu. Orang kat kedai kopi tu dia kata kat kita, kata apa dia? Tapi dia kata baiklah. Bagusnya dia pergi masjid.
Aku ni bila lah kalau nak pergi nanti geng-geng kata pula kat aku. Kata bajet lah, kata apa berlakonnya tu 2-3 hari je tu bahagian-bahagian ni. Maknanya dia tak kuat nak melawan tadi, tapi dia ada kehendak. Sebab manusia yang sebenar-benar manusia, ataupun kita kata roh kita, rohani kita, hati kita ni, dia pasti nak kepada kebaikan, dia mesti tak akan berbohong. Itu perangai hati. Sifat hati kita ni yang original, yang tak bercampur dengan setan, yang tak bercampur dengan hawa nafsu, dia tak akan bercakap bohong. Dia akan cakap benda betul, benda baik saja. Itu hati yang sebenar. Jadi bila tengok orang buat baik, dia akan kata baik. Cuma kita ini Allah dah letak mari masjid, tapi kita jenis orang ujung mata lagi. Sebab apa dia? Kita merasa kita mulia. Bila kata merasa kita mulia, ini perangai Yahudi tadilah kita belajar tadi. Dia je paling hak betul. Dia je yang memegang dunia ini. Dialah yang boleh guna harta. Dalam surah Al-Balad ada sebut. Ya. Sifat dia ada kekuatan, dia rasa sombong. Dia dikata dialah paling guna, banyak guna harta. Ini perangai orang kafir belaka. Jadi sebab itulah kita sebenarnya kena mengajak, kena didik balik, kena ajar balik dalam seribu sekolah kita bahawa kita ni umat yang kena berdakwah. Tetapi sebab kita duk belajar fardu ain, fardu kifayah, hukum saja. Bila bab dakwah masuk you baru kenal dakwah. Betul saya sebut ni. SPM tak kenal dakwah lagi tu. Dia hanya hukum saja. Bila sebut hukumlah dalam kepala dia. Hukum saja, semata-mata hukum. Hukum ni adalah untuk diri. Itu pun bermasalah. Bermasalah macam mana? Kita hanya memahami fardu ain untuk diri kita, tapi bila masuk fardu kifayah kita tak erti juga nak sebut tu. Kita hanya tafsir lagi fardu kifayah ni apa dia? Kena sembahyang jemaah, baik urus mayat, tu fardu kifayah. Sedangkan fardu kifayah ni apa dia? Keperluan umat untuk melengkapkan fardu ain. Berat fardu kifayah. Baju-baju ni betul kau orang Islam buat berkali dia sebut benda sama ni. Baju kita ni betul kau yang menenun, yang buat yang tukar daripada kapas, daripada nak jadi kain tu orang Islam buat. Betul ke? Tapi kita buat sembahyang. Nak sebut. Sebenarnya banyak lagi cabang-cabang fardu kifayah yang kita tidak bawa, kita tidak pergi ke situ. Sebab apa? Kita pergi ke hukum. Hukum pula fardu ain. Jadi sempurna Islam kita bila kita dah sampai ke Mekah. Bila sampai balik Mekah, haji. Orang kena panggil haji. Kalau tak panggil haji, ni. Nampak tak? Jadi kita banyak berfikir ke situ. Sebab tu kita tidak menjadi yang di hadapan, yang mengepalai dunia. Jadi yang mengepalai dunia, mengepalai minda, dia buat cerita suruh kita percaya, dia buat ilmu, dia buat buku, dia buat silibus supaya kita belajar. Siapa? Yahudi tadilah. Saya satu contoh lagi tak? Hukum ataupun kajian-kajian sains yang Yahudi buat. Kita kena percaya, kita kena ambil bulat-bulat. Contohnya tentang apa dia? Tentang planet-planet, tentang matahari, tentang bulan, tentang bumi. Dia ajar kita bumi ni macam ni. Dia ajar matahari keliling, planet ada keliling. Hafal dah kita. Apakah planet yang keempat daripada matahari? Nama-nama planet pun nama-nama daripada Tuhan-Tuhan mereka. Saya tanya untuk guru saya, bumi ni macam mana sebenarnya? Sebab saya baca Quran lain. Bila tengok buku sains lain. Saya sains A dulu, jangan main-main. Masa matrik ni. Maknanya kita bersungguh. Kita budak cerdik lah dulu. Cerita dulu lah ni. Memang kita bersungguh ngaji dulu. Sains kata lain, Quran kata lain. Kita tengok tafsir ulama terdahulu macam mana cerita tentang bumi. Cerita bumi saja. Tidak ada satu pun yang cerita bumi ni. Hanya dikenal pada tahun 19 dalam 100 tahun ni baru buat. Jadi orang sebelum ni tak kenal bumi ke? Bumi dalam Quran sebut hamparan, bukan bulatan. Hamparan itulah. Tapi kita kena ikut silibus Yahudi buat. Kena tanam, kena percaya. Bumi 7 lapis, langit 7 lapis. Jelas ke tu? Ke ada kiasan lagi? Tak ada kias dah tu. Nabi nak lepas langit pun kena lalu buat pintu, bukan main langgar saja. Kita maknanya orang buat roket tu dilepas langit pertama.
Tak lepas pun. Ya. Jadi bumi ni hamparan. Saya tanya, macam mana bumi? Betul ke bumi bulat? Tak bulat sebenarnya, bukan bulat dia kata. Bumi ni ibarat, ni nak sebut ni, nak kata rahsia tak rahsia, tapi dalam kitab memang macam tu sebut. Bumi ni sebenarnya macam satu kawah. Bumi yang kita duduk ni macam satu kawah besar. Ada air dalam kawah, laut lah kan. Lepas tu ada satu mangkuk lagi dalam tu. Mangkuk besar, lepas tu ada mangkuk kecil dalam tu. Jadi kita duduk kat mangkuk tu ni. Jadi keliling kita ni air. Keliling kita ni air. Air. Ni macam satu mangkuk. Atas ada mangkuk. Kita duduk hak kecil nak tengok ni. Lepas tu matahari bulan macam mana? Matahari duduk atas tu, dia musim dua tu kan. Matahari dengan bulan ada musim dua. Tapi kita tak ambil tu. Kita tak percaya tu. Sekarang ni saya sebut ni sebab apabila ada perbenturan antara ilmu Islam kita dengan ilmu sains, kita seolah-olah memaksakan untuk terima dia sebab dia ada teleskop, kita pun percaya. Dia ada NASA buat keluar gambar, kita pun ikut percaya. Tetapi dalam ulama tafsir kita dulu pun tak ada sebut bumi ni bulat, tak ada. Jadi tak dengan apa. Ya. Jadi hak 7 lapis tu macam mana? Saya tanya 7 lapis. Lepas tu dia tak jawab. Tok guru saya ni cerita ni. Dia tak jawab. Mungkin tak, Tuhan tak, Allah tak bagi buku lagi. Hanya untuk mana selapis bumi yang tengah patah selapis. Mungkin kemungkinan lah kalau kita ikut 7 lapis mungkin ada 7 lagi kawah tu. Kita tak tahu. Nah, jadi wallahu alam, tetap ianya di luar kemampuan kita untuk mengkaji. Dan ini bukan perkara akidah. Ini bukan perkara akidah. Akidahnya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sebut langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Akidah tu. Cara macam mana? Yang tu atas izin Allah lah untuk kita tahu. Nak cerita bab Ya'juj Ma'juj kan, akhir zaman kan nak cerita Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj tu duduk mana? Mungkin kat bumi hak luar daripada kita ni, kita tak tahu. Sebab Ya'juj Ma'juj pun anak cucu daripada Nabi Nuh juga. Mak duduk atas kapal selamat tu. Ya'juj Ma'juj ni. Bukan anak Adam juga, bukan orang lain. Jadi mungkin dia di luar daripada kita sekarang, tak nampak lagi, kita tak tahu. Benda tu wallahu alam. Dia terbuka kepada kajian. Ya. Jadi mungkin ada mereka ini, elit-elit kita ni, dia nak tutup benda tu, dia buat bumi bulat, dia ejak waktu ejak kau ni. Tapi itulah sampai sekarang pun tak ada orang dah pergi bulan tu dah. Patutnya ada package percutian dekat bulan ni patutnya. Dah kalau orang kaya dah. Tapi tak ada cerita fiction science tu. Kalau teknologi kita ni patut boleh pergi ke bulan, tapi tak ada orang pergi ke bulan. Dan sains pun sebut memang orang takkan dapat duduk kat bulan. Bulan tu panas. Bulan tu panas, tak boleh duduk kat bulan. Jadi Allah suruh tengok dan Allah suruh merasai kebesarannya. Tapi begitulah fitnah di akhir zaman ini. Kita terima ilmu-ilmu ini menjadi suatu yang, sebab tu kita sentiasa diajak untuk seru kepada jalan Allah, seru kepada jalan Allah, seru kepada jalan Allah. Tetapi kita tidak dituntut untuk menghukum orang. Sehingga apabila kita bawa pemikiran menghukum ini, dia akan pergi kepada pemikiran takfiri. Kalau orang tu tak ikut hukum yang dah asal, kita akan kata dia kafir, dia masuk neraka, kita akan kata dia neraka. Ini dipanggil kesan daripada sikap suka menghukum tadi. Kita akan merasakan hanya kitalah yang memegang apa yang layak masuk syurga. Orang lain kalau kamu buat salah, kamu masuk neraka. Aku tak apa masuk syurga. Ini masalah yang kita terpaksa didik balik umat ini, bahawa kita kalau Nabi ajar, Nabi nak ajar supaya kita ni masuk syurga semua. Bukan sebut siap kamu, tidak. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Tanda muka surat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum waslit alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah ya munzilal kitab wa ya mujriyas sihab
wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.